Moldova negara kecil amat menarik. Ada banyak wine, mamalia lazat. Tapi, bukan itu saja yang menarik. Contohnya, mungkin anda tak tahu. Transnistria, wilayah Moldova, ada shilling plastik unik. Shilling itu tulen, boleh digunakan di kedai. Dibuat agar tak mudah lusuh. Logam mahal, shilling kecil senang hilang. Shilling itu ada gambar bangunan, haiwan dan tumbuhan. Wang ini tiada di luar wilayah tersebut. Pelancong sangka cenderamata, tapi ia mata wang rasmi. Boleh beli roti atau tiket. Ini mengejutkan pelawat kali pertama. Di bawah Chisinau terbentang ratusan kilometer terowong. Dulunya, batu dilombong di sini. Kini, ia adalah gudang wine gergasi Krychova dan Milesti Michi. Jalan-jalan di sini dinamakan sempena jenis wine. Kereta elektrik berulang-alik. Suhunya kekal sekitar 12 darjah sepanjang tahun. Di Krychova, menurut legenda, Gagarin tersesat selepas merasai wine. Milesti menyimpan lebih 2 juta botol wine. Ini adalah kota bawah tanah sebenar. Udara di sana berbau kayu op dan anggur. Dindingnya menyimpan rasa masa lalu. Di utara negara ini, di bawah kampung Kriva, tersembunyi gua gipsum besar, Cinderella. Para saintis telah menelitinya berdekat-dekat, namun belum menemui penghujungnya. Koridornya membentang berkilometer-kilometer, kristal putih berkilauan, dan di bawah tanah tasik-tasik bersinar. Gipsum itu rapuh, sebarang gerakan boleh meruntuhkan bumbungnya. Oleh itu, ahli speleologi bergerak perlahan, sentimeter demi sentimeter. Ini adalah salah satu labirin bawah tanah terpanjang di Eropah. Malah penyelidik berpengalaman merasakan nafas bumi di sana. Di tengah negara, di atas sungai Riut, berdirilah biara Orhe lama. Ia diukir terus ke dalam batu, sel, terowong sempit, gereja kecil dan loceng yang bergema ke lembah. Berhampiran, terdapat sisa-sisa kubu dan penempatan purba. Dari ketinggian, sungai itu kelihatan mengelilingi gunung. Apabila melihat dari tebing, masa terasa terhenti. Ini adalah tempat di mana iman dan alam bersatu, dan setiap batu menceritakan sejarah Moldova. Setiap Oktober, Moldova meraihkan Hari Wine. Pusat Chisinau bertukar menjadi pameran besar. Ratusan kilang wine menawarkan jenis terbaik. Muzik dimainkan, orang ramai menari dan menyanyi. Malah Presiden pun keluar bersama rakyat dengan segelas wine. Ini adalah perayaan menuai, kerja keras dan kraft. Bagi rakyat Moldova, wine bukan sekadar minuman, ia adalah sebahagian jiwa mereka. Pada hari ini, bandar berbau anggur dan roti bakar. Seluruh negara tersenyum. Sesetengah pengunjung tidak mampu bertahan dan akhirnya terbaring di kaki lima. Namun, tiada siapa yang menghukum mereka untuk itu. Pada tahun 1858, Moldova mengeluarkan setem pos pertama dengan lambang kepala lembu jantan. Setem ini dicetak secara manual dan hampir semuanya hilang. Hari ini, pengumpul mencari setem ini di seluruh dunia, harganya mencecah ribuan euro. Setem ini dikenali sebagai Cap de Bou atau kepala lembu jantan. Kepingan kertas kecil ini menjadi simbol kemerdekaan dan kenangan. Ia muncul sebelum negara Moldova yang kita kenali hari ini. Banyak keluarga bergantung kepada saudara mara yang bekerja di Eropah. Kiriman wang dari luar negara menyumbang hampir suku daripada KDNK negara. Dengan wang ini, rumah dibina, anak-anak belajar dan kedai dibuka. Namun jika krisis melanda Eropah, Moldova merasakannya dahulu. Ini adalah ekonomi kasih sayang dan kerinduan. Orang ramai pergi untuk membantu keluarga. Negara ini bergantung pada kehangatan yang tiba bersama kiriman wang dari seberang sempadan. Alexander Pushkin yang dibuang dari Serit, Petersburg, tinggal 2 tahun di Chisinau. Di sini dia menulis puisi, berjalan-jalan di pasar, berdebat dengan pegawai, dan mendengar lagu Gypsy yang menginspirasi puisinya, Gypsy. Rumah tempat dia tinggal kini menjadi muzium. Berhampiran tergantung plak dengan kata-katanya tentang kebebasan. Penduduk tempatan berkata, dia tiba dalam keadaan sedih, namun pergi sebagai seorang yang agung. Dan benar, Moldova menjadi tempat baginya di mana pembuangan bertukar menjadi inspirasi. Moldova tiada minyak, tetapi ada kacang walnut. Berkilometer pokok walnut tumbuh di sepanjang jalan. Setiap musim luruh, keluarga keluar mengumpul, mengering dan menjual buahnya. Kacang walnut menjadi ekspor kedua terbesar selepas wine. Setiap September, seluruh negara bergema dengan paluan tukul. Tradisi ringkas ini menyara ribuan orang dan menjadikan kacang walnut kekayaan negara. Malah kanak-kanak tahu, kacang walnut membawa wang dan tuah. Di Moldova, mustahil untuk kelaparan. Tetamu disambut dengan wine buatan sendiri dan mamaliga. Mamaliga ialah bubur jagung dengan keju dan krim masam. Malah orang asing pun akan dijamu dan diberitahu, anda adalah milik kami. Di sini, menjemput makan bukan soal kesopanan, tetapi kegembiraan berkongsi. Dalam satu petang, anda boleh masuk ke rumah orang tidak dikenali. Anda akan pulang sebagai seorang teman. Pelancong mengaku, ini antara negara paling mesra di Eropah. Ini 10 fakta tentang Moldova. Jika anda belajar sesuatu yang baru, suka dan langgan.
Jangan terlepas episod negara menarik seterusnya. Jumpa lagi.